Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Sir Budianto bin Tamrin. Sebagai tugasan berkumpulan, kumpulan kami iaitu kumpulan 13 akan membentangkan tentang ciri-ciri masyarakat majmuk yang terbentuk di Tanah Melayu pada era kolonialisme Inggeris. Sekarang kami akan membentangkan hasil kajian kami. Baiklah, pertama sekali, apa itu masyarakat majmuk dan kolonialisme? Masyarakat majmuk merupakan masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum ataupun bangsa. Kolonialisme pula merupakan satu sistem dominasi politik dan ketenteraan di mana sebuah kuasa yang dikenali sebagai metropolis menjalankan kawalan formal dan langsung ke atas wilayah lain. Tanah Melayu ataupun lebih dikenali sebagai Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan identiti. Negara ini mempunyai lebih daripada 80 kaum. Bangsa Melayu, Cina dan India pula merupakan bangsa yang utama. Masyarakat majmuk yang terbentuk adalah hasil daripada sikap tolak ansur, juga kerjasama antara kaum yang wujud sejak British memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Seterusnya, menurut sejarah, masyarakat Melayu sudah mempunyai hubungan dengan kaum Cina dan India sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Ketika itu, Melaka merupakan pusat perdagangan utama dan jalan perhubungan antara negeri China dan India di Asia Tenggara. Hal ini membolehkan masyarakat Melayu di Melaka berinteraksi dengan pelbagai masyarakat antarabangsa yang datang ke Melaka untuk melakukan aktiviti perdagangan. Perhubungan di antara kaum semakin ketara ketika di zaman penjajahan Inggris. Ini kerana penjajahan Inggris memindahkan imigran-imigran luar, terutamanya dari negara Cina dan India untuk bekerja di Tanah Melayu. Selain itu, berlaku juga penghijrahan penduduk Indonesia ke Tanah Melayu. Keadaan ini telah mengubah corak populasi di Tanah Melayu daripada sebuah negara yang didiami masyarakat Melayu kepada pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Okey, baiklah, sekarang saya akan menerangkan mengenai latar belakang pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Okey, yang pertama, kaum yang berada di Tanah Melayu ini adalah kaum Melayu. Okey, kaum Melayu ini merupakan penduduk asal Tanah Melayu di mana nenek moyangnya datang dari Indochina atau Yunan lebih 3.500 tahun dahulu. Sebelum zaman penjajahan, kegiatan ekonomi utama masyarakat Melayu ialah perdagangan. Perdagangan utama ialah melalui sungai-sungai utama di negeri Melayu. Dan penguasaan ekonomi orang Melayu terhadap sektor ekonomi masing-masing semakin merosot setelah campur tangan British dalam hal ehwal politik tempatan. Dan kemasukan buruh-buruh asing juga telah mengubah struktur ekonomi masyarakat Melayu. Seterusnya pula adalah masyarakat Cina. Penghijrahan masuk masyarakat Cina ni secara beramai-ramai berlaku selepas pengambil alihan Pulau Pinang oleh British dari tangan Sultan Kedah. Pada tahun 1876, pengambil alihan Singapura dari tangan Sultan Johor pada tahun 1819 dan selepas penubuhan negeri-negeri Selat 1826. Kebanyakan masyarakat Cina berasal dari wilayah Guangdong dan Tukwin serta dari daerah Amoy, Senyu, Hoqiu dan Engchan. Pada peringkat awal, buruh-buruh Cina bertumpu di tapak-tapak perlumbungan awal seperti di Lukut dan Sungai Ujong. Penghijrahan semakin pesat sejajar dengan perkembangan aktiviti perlumbungan. Dan catatan menunjukkan menjelang tahun 1870, bilangan masyarakat Cina di Sungai Ujong hampir 10,000 orang, dan di Larut Perak pada tahun 1873 terdapat seramai 40,000 orang. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu kaum India. Kedatangan buruh India ke Tanah Melayu hanya ketara pada abad 19 dan berlaku lebih awal lagi.
penghijrahan masyarakat India ke Tanah Melayu ni berlaku secara besar-besaran bermula pada tahun 1840. Buruh-buruh India ni bermula sebagai buruh sebagai pekerja di ladang tebu dan kopi di seberang perai. Dan tumpuan masyarakat India ini adalah di kawasan-kawasan utama penanaman getah di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Dan catatan menunjukkan dari tahun 1900 hingga 10 tahun kemudiannya seramai 48,000 buruh India telah berhijrah ke Tanah Melayu, dan angka ini meningkat secara mendadak 10 tahun kemudian, iaitu antara tahun 1911 hingga 1920. Apabila dianggarkan seramai 908,000 buruh India berhijrah ke Tanah Melayu. Secara amnya, masyarakat majmuk di Tanah Melayu terdiri daripada 3 kaum terbesar, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Ciri-ciri masyarakat majmuk di Tanah Melayu dapat dilihat daripada 3 aspek, iaitu aspek ekonomi, sosial dan politik. Dari segi sosial, terdapat perbezaan dari segi bahasa pertuturan dan perbezaan agama. Orang Melayu lazimnya menganuti agama Islam, manakala orang Cina beragama Buddha dan mengawalkan kepercayaan Confucianism dan Taoism. Manakala kaum India pula beragama Hindu. Inggris telah mengambil kesempatan untuk menguasai bidang pentadbiran dan bidang sosio-ekonomi di Tanah Melayu. Selain itu, sekolah pelbagai aliran juga turut diperkenalkan. Kaum Melayu pada asalnya telah menerima pendidikan berasaskan agama Islam. Selain itu, kerajaan British juga telah menggalakkan pendidikan vokasional untuk meningkatkan lagi kemahiran pertanian bagi kaum Melayu. Namun, institusi ini tidak mendapat sambutan yang hangat daripada penduduk. Kaum Cina pula mengambil inisiatif untuk mendirikan sekolah mereka sendiri yang menggunakan bahasa pengantar menggunakan bahasa dialek masing-masing. Pendidikan Tamil khususnya untuk kaum India hanya terhad kepada pendidikan rendah sahaja dan hanya terdapat di bandar dan estate. Di bandar, institusi ini dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Inggris kerana ibu bapa mereka merupakan buruh yang bekerja yang berkhidmat untuk mereka. Manakala di estate pula, institusi ini dibiayai sepenuhnya oleh mubalik Kristian. Namun, institusi ini tidak mendapat sambutan daripada masyarakat serta tidak dapat menyatu padukan masyarakat pada masa itu. Institusi ini juga diperkenalkan hanyalah untuk memenuhi keperluan penduduk, merangkumi aspek pengantar bahasa dan kurikulum penduduk setempat. Dari segi ekonomi pula, masyarakat majmuk pada masa ini telah mengamalkan pembahagian ekonomi berdasarkan kaum. Hal ini selaras dengan dasar yang telah diperkenalkan oleh British. Kemasukan British ke Tanah Melayu telah menyebabkan sistem ekonomi dualism telah diperkenalkan, yang terdiri daripada sistem ekonomi tradisional dan sistem ekonomi komersial. Sistem ekonomi tradisional ini telah menekankan corak ekonomi berskala kecil-kecilan. Mereka juga telah menjalankan aktiviti menangkap ikan, menternak binatang, menjadi nelayan dan sebagainya untuk menyara kehidupan seharian sahaja. Kegiatan ini lazimnya dijalankan oleh kaum Melayu dan mereka tidak mempunyai pengkhususan kerja yang spesifik. Selain itu, mereka juga turut menjalankan perusahaan perlombongan dan perkhidmatan bagi kaum Cina, dan kaum India pula telah bekerja di estate dan di ladang-ladang kelapa sawit. Selain itu, mereka juga tidak menggunakan peralatan canggih kerana tidak terlibat dengan ekonomi berskala besar dan hanya memfokuskan kepada ekonomi untuk menyara kehidupan seharian sahaja. Seterusnya adalah dari segi ciri-ciri politik. Terdapat 3 poin utama, iaitu yang pertama adalah sistem pemerintahan Inggris adalah bercorak bebas ataupun tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing. Ianya bertujuan untuk merancangkan lagi aktiviti dan perdagangan di Tanah Melayu. Dan bagi poin kedua adalah kewujudan Jabatan Perlindungan Orang Asing. British tidak ingin kehilangan buruh demi kepentingan ekonomi mereka sendiri. Dan bagi poin yang ketiga dan terakhir adalah kewujudan undang-undang buruh. British memberi jaminan bahawa pihak majikan akan memberi keperluan kepada buruh imigran. Hal ini juga bertujuan untuk tidak menggalakkan buruh
imigran balik ke tanah asal mereka. Kepaduan masyarakat majmuk dapat mempercepat dan memperkasa pembangunan negara. Sikap toleransi dan hidup bersatu padu dapat memakinkan usaha memajukan negara. Pembangunan yang pesat yang kita nampak hari ini dapat membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian dengan selesa. Sebaliknya, jika keharmonian kaum terancam, maka amat sukar kerajaan mengatur agenda yang dapat mencapai kemajuan negara. Kesan, negara akan ketinggalan dan akan mengalami kemiskinan. Kepentingan yang seterusnya dapat mengekalkan keharmonian dan mengelakkan perselisihan. Semacam mana yang kita tahu, Malaysia ini terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum yang dapat hidup dalam keadaan harmoni kerana adanya nilai saling menghormati antara satu sama lain. Amalan inilah yang menjadi tunjang kekuatan kepada negara kita. Perkara ini dapat mengelakkan berlakunya tragedi yang seperti kita tahu 13 Mei 1999 yang menjadi sejarah hitam negara. Rusun kaum yang berlaku sebenarnya tidak memberi apa-apa keuntungan, malah membawa banyak kemudaratan kepada negara kita. Dapat menarik kedatangan pelancong ke Malaysia. Salah satu sumber ekonomi negara adalah sektor pelancongan. Asas perpaduan yang kukuh dan kebudayaan yang unik di samping kepelbagaian adat Islam yang membentuk identiti sesebuah masyarakat dapat memikat hati pelancong untuk berkunjung. Seterusnya, pelancong tertarik dengan keberbagai kaum yang terdiri dari 3 kaum terbesar, Melayu, Cina dan India. Hal ini dapat menarik pelancong dan menjana ekonomi negara. Baiklah, bagi isu-isu dalam pembentukan masyarakat majmuk, terdapat 5 isu utama, iaitu yang pertama adalah dasar British. Semasa pendudukan British di Tanah Melayu, British telah melaksanakan satu dasar, iaitu dasar pecah dan perintah, di mana masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan India telah dipecahkan dan diagihkan mengikut aktiviti ekonomi masing-masing dan juga kawasan pertempatan masing-masing. Hal ini juga dengan adanya dasar British ini telah menggalakkan kemasukan para pekerja asing khasnya daripada India dan juga Cina. Hal ini juga telah membuka peluang kepada warga Cina dan India untuk memasuki di Tanah Melayu kerana adanya peluang ekonomi yang lebih besar dan juga kurangnya pergelutan politik yang berlaku di Tanah Melayu. Seterusnya, yang kedua adalah isu kawasan penempatan yang berbeza. Seperti dasar yang telah dilaksanakan tadi, British telah mengagihkan setiap kaum, contohnya orang Melayu ataupun bangsa Melayu telah diagihkan untuk berada di kawasan penempatan seperti di kawasan kampung ataupun luar bandar. Dan bagi kaum bangsa Cina, mereka telah diletakkan di kawasan bandar, iaitu di mana lombong-lombong seperti biji timah terdapat di situ, contohnya di kawasan Taiping dan Ipoh. Dan manakala bagi kaum bangsa India, mereka telah diletakkan di kawasan perladangan getah, di mana mereka akan mengusahakan getah. Seterusnya, bagi isu yang ketiga adalah dari segi agama. Agama yang jelasnya agama yang berbeza, iaitu kaum Melayu menganut agama Islam, manakala kaum ataupun bangsa Cina menganut agama Buddha, sehingga mereka telah membina berbagai tempat-tempat beribadah. Dan juga bagi pekerja asing ataupun bangsa India, mereka menganut agama Hindu. Dan bagi isu keempat pula adalah pendidikan dan persekolahan, di mana masyarakat Melayu mereka lebih mempelajari mengenai bahasa-bahasa Melayu, manakala bagi masyarakat Cina mereka telah mengambil sistem pendidikan dari tanah besar Cina ke tanah Melayu, iaitu khususnya dalam bahasa Cina. Dan manakala bagi bangsa India juga adalah sama, tapi sebaliknya mereka mengambil guru-guru, buku-buku dan juga sistem pendidikan daripada India ke tanah Melayu, iaitu bahasa Tamil. Dan seterusnya, yang terakhir sekali adalah dari segi isu budaya, iaitu cara hidup berbagai bangsa yang berlainan, iaitu kaum Melayu mereka beragama Islam. Jadi mereka menjalankan
cara dan gaya hidup mengikut adat dan agama mereka. Manakala Hindu, penganut agama Hindu, mereka menjalankan cara hidup yang lebih berbeza, dan begitu juga dengan kaum Cina mengikut agama dan budaya masing-masing. Seterusnya ialah kaedah pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu pada era kolonialisme. Ada 5 kaedah pembentukan masyarakat majmuk di Tanah Melayu pada era kolonialisme. Yang pertama ialah sistem persekolahan yang sama. Pada asasnya, laporan Razak mencadangkan bahawa penubuhan sekolah kebangsaan SK menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah jenis kebangsaan SJK menggunakan bahasa Cina, India dan juga Inggeris sebagai bahasa pengantar. Laporan Razak ni masih lagi digunakan sehingga kini untuk dijadikan sebagai dasar pendidikan negara di negara Malaysia. Selain daripada itu juga bahasa Melayu masih lagi dijadikan sebagai bahasa pengantar. Yang kedua ialah kaedah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sebagaimana yang kita tahu, bahasa Melayu ini merupakan bahasa kebangsaan yang dapat menyatupadukan masyarakat berbilang kaum. Selain daripada itu juga, bahasa Melayu iaitu bahasa kebangsaan merupakan bahasa perhubungan dan persefahaman antara kaum yang berbeza. Seterusnya ialah kaedah kurikulum yang sama. Kurikulum yang sama merupakan rancangan pendidikan yang merangkumi ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai dan juga norma dalam kalangan masyarakat, khususnya di negara Malaysia. Kurikulum yang sama dijalankan untuk membina perkembangan yang lengkap dalam diri seseorang rakyat, khususnya dalam jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Seterusnya, kurikulum yang sama juga dijalankan untuk melahirkan rakyat yang mendukung cita-cita negara berpandukan rukun negara yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, kurikulum yang sama juga dapat menghasilkan tenaga rakyat untuk keperluan negara, iaitu modal insan negara. Seterusnya ialah kaedah yang keempat, iaitu sukatan pelajaran yang seragam. Sukatan pelajaran yang seragam amatlah penting untuk dijadikan sebagai asas kepada perpaduan negara. Contohnya, mata pelajaran sejarah yang diajarkan kepada para pelajar di sekolah dapat membina semangat perpaduan serta membina perasaan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, khususnya dalam kalangan pelajar di sekolah. Dan yang terakhir ialah kaedah menjalankan peperiksaan yang seragam dalam kalangan pelajar sekolah. Peperiksaan yang seragam dijalankan merupakan kesinambungan daripada sukatan pelajaran yang sama. Tujuan tambahannya adalah untuk memudahkan urusan pelajar yang hendak berpindah sekolah dan juga menyatupadukan pelajar yang berbilang kaum. Secara kesimpulannya, kepelbagaian kaum di Tanah Melayu wujud akibat daripada kedatangan pedagang daripada China dan India ke Tanah Melayu. Tanah Melayu pada selepas itu telah menghadapi pelbagai isu-isu yang berkaitan tentang kaum-kaum utama di Tanah Melayu yang terdiri daripada Melayu, Cina dan juga India. Kepelbagaian kaum di Tanah Melayu telah menyebabkan wujudnya perbezaan ciri-ciri antara kaum. Sebagai contoh, perbezaan jurang ekonomi antara kaum. Seperti yang kita dapat lihat, pada ketika itu, kaum Melayu tertumpu di kawasan pertanian, iaitu melakukan aktiviti cucuk tanam, manakala kaum India tertumpu di kawasan perladangan, iaitu melakukan aktiviti ladang getah, manakala kaum Cina tertumpu di kawasan bandar. Keadaan ini telah menyebabkan setengah rakyat merasa tidak berpuas hati yang membawa kepada berlakunya rusuhan antara kaum. Keadaan ini telah memaksa pemerintah pada ketika itu untuk membentuk atau mewujudkan masyarakat majmuk bagi mengelakkan berlakunya rusuhan. Pembentukan masyarakat majmuk dari dahulu hingga kini sangatlah penting, bukan sahaja kepada rakyat tetapi juga kepada negara. Sebagai contoh, pembentukan masyarakat majmuk penting kepada negara untuk mempercepatkan dan memperkasakan pembangunan negara. Pelbagai kaedah telah diwujudkan oleh pemerintah bagi mewujudkan masyarakat majmuk. Antaranya ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, mewujudkan sistem-sistem di sekolah sebagai sistem yang seragam bagi semua murid tanpa mengira bangsa dan agama. Hal ini bagi memastikan keadilan dapat dijalankan
kepada semua lapisan masyarakat. Dapat disimpulkan bahawa ciri-ciri masyarakat majmuk pada zaman era kolonialisme Inggeris mempunyai ciri-ciri yang sangat menarik. Namun jika dibandingkan dengan masyarakat majmuk pada era masa kini yang mempunyai lebih ciri yang lebih menarik, kerana pada masa kini masyarakat lebih bersatu padu dengan berpegangkan terhadap rukun negara. Oleh itu, harapan saya agar masyarakat majmuk pada masa kini terus berpegang teguh terhadap rukun negara untuk membentuk satu masyarakat yang harmoni. Sekian, terima kasih.